Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Setinggi-tinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala, izin dan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama di dalam rumah Allah, Masjid Abdullah Fahim yang saya kira begitu indah, cantik, masya-Allah. Tahniah kepada seluruh pengurusan masjid, khususnya terima kasih pengerusi majlis, sahabat saya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmatnya, kurnianya kepada kita semua, sebab kita sudah berpagi-pagian mendatangi rumah Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah dia Raudatul Jannah, taman-taman syurga. Apabila kita dijemput, dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di taman-taman syurga, mari hidupkan hati-hati kita, para muslimat yang dirahmati Allah, kekanda bonda, sahabat yang saya kasihi, hidupkan hati. Niat di dalamnya, insya-Allah satu hari nanti apabila kita pulang ke kampung akhirat yang kekal abadi, Allah temukan kita sekali lagi di dalam jannah yang sebenar. Amin ya rabbal alamin. Maka jangan berhenti daripada terus berdoa yang baik-baik, kerana para malaikat Allah Subhanahu wa taala sedang bersama-sama kita, insya-Allah. Saya suka sahabat saya sebutkan tadi, mudah-mudahan pertemuan kita menghasilkan ma fi qalbi ghairullah. Tak ada yang lain di hatiku selain daripada Allah. Maka sebab pengerusi dah sebut, tak acilah kalau ustazah tak sebut. Okay? Mari kita bersama-sama sedetik. Fatihah tadi kita mulakan dah bersama dengan ustazah. Muslimat dirahmati Allah, mudah-mudahan ini menjadi satu kekuatan di dalam jiwa kita. Okey, semua orang dah biasa dengar, tapi terjemahannya tu mari kita hidupkan hati-hati kita dengan zikir ini, insya-Allah. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah. Dah biasa dengar? Maksud dia apa? Jom kita ubah sampai kita betul-betul faham. Bukan ubah mengikut yang salah ni. Kita faham sungguh, masuk ke dalam hati kita. Cukuplah Allah di hatiku, tiada yang lain selainnya. Cukuplah Allah di hatiku, tiada yang lain selainnya. Zikir yang kita dah biasa dengar dalam TV, kita biasa sebut, tapi kadang-kadang hanya berzikir di lisan, kita tak sampaikan ke hati. Sungguh muslimat, apa sahaja takdir yang Allah beri kepada kita dalam situasi apapun permasalahan yang sedang kita tempuh, insya-Allah bila Allah janji, apa sahaja takdir yang Allah beri, Allah pasti tunjuk jalan. Maka datang permasalahan, berfikir dulu kita sejenak, adakah ini satu musibah atau satu nikmat Allah Subhanahu wa taala sedang menghantarkan ujian yang berbentuk hadiah. Maka insya-Allah lapang dada kita dengan zikir ini. Sekali lagi kita bersama-sama. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah. Cukuplah Allah di hatiku, tiada yang lain selainnya. InsyaAllah
Sebagai orang perempuan muslimat yang dirahmati Allah, kerap alunkan zikir ini, insya-Allah hidup hati-hati kita. Terkadang ada yang berpaut kepada suami semata-mata, dia terlupa bahawa Allahus Samad, tempat yang sepatutnya kita berpaut adalah Allah Subhanahu wa taala. Ma fi qalbi ghairullah. Muslimat dirahmati Allah, terima kasih kepada masjid yang menjemput ustazah pada hari ini. Sesungguhnya dalam sebulan sekali atau paling lewat pun 2 bulan sekali memang ustazah ada kuliah di sebelah utara ni, sebab kebetulan balik menziarah mertua di Kulim. Okey, jadi malam tadi Jumaat bergerak daripada KL, ada kursus di Ipoh semalam, baru gerak ke Kulim, tidur di Kulim malam tadi, dan hari ini Allah izinkan pertemuan. Dan ini satu perbezaan, sekali balik hanya satu kuliah saja untuk kali ini, kerana ustazah baru sampai daripada Mekah, baru belum seminggu lagi lah. Okay, jadi musim tengah panas sangat di Mekah, 93 jemaah balik semua mengadu batuk, demam sebagainya, jangkit dekat ustazah sekali. Jadi mudah-mudahan hari ini Allah izinkan untuk sama-sama berkongsi apakah dia sebaik-baik manusia. Siapakah sebaik-baik manusia? Sebab saya yakin, percaya sangat untuk menjadi insan yang terbaik, maka walau dia sibuk macam mana pun di rumah, sibuk macam mana pun dengan kerja yang ada, diberi pelbagai amanah, dia nampak ada majlis ilmu, dia akan susun program. InsyaAllah ada yang sebelum subuh bangun dah tadi. Kerana apa? Kerana ingin menyusun waktunya, dapat juga bersama-sama dalam majlis ilmu. Kita ini muslimat yang dirahmati Allah, apabila kita mahu, sebab kita tahu kelebihannya, bila kita mahu semuanya menjadi mudah. Kalau kita letakkan di dalam hati kita, sekejap kita nak, sekejap kita tak nak, kan, 50-50, maka Allah akan datangkan kesusahan. Tapi bila kita mahu, insya-Allah Allah akan tunjukkan jalan. Maka jadilah hamba yang sentiasa bertakwa kepada Allah, bukan dihafal ayat 1000 dinar tu, tapi set betul-betul dalam hati kita. Wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, apa janji Allah? Yaj'al lahu makhraja, akan Allah tunjukkan jalan keluar atas setiap permasalahannya. Maka insya-Allah hari ini ada beberapa perkara, 11 hadis yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita buat boleh menjadi sebaik-baik manusia. Dan saya yakin tak mampu untuk selesaikan semuanya hari ini. Maka ustazah sebutkan beberapa perkara, insya-Allah 9 yang ustazah nak kongsikan sesuai dengan muslimat yang berada dalam rumah Allah pada hari ini, insya-Allah. Pertama, muslimat yang dirahmati Allah, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah yang terbaik di kalangan kamu? Adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Siapa terbaik di kalangan kamu? Adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Nombor 1, orang belajar Quran. Tepuk dada, tanya iman. Siapa kita hari ini? Adakah kita orang yang sudah pun belajar Al-Quran? Dulu masa kecil, ya pernah. Tapi berapa ramai orang bertemu dengan ustazah, saya masa kecil khatam dah Quran, tapi bila bekerja, dah kahwin, lupa dah nak mengaji ustazah, sekarang dah pencen, baru nak cari guru semula. Syukur Allah bukakan semula pintu hati saat pencen. Allah tak bukakan pintu hati saat kita bertemu dengan mungkar nakir di alam barzakh. Nampak tak? Biar kita menyesal atas muka bumi ni, tua mana pun usia kita, kita belum terlambat. Maka carilah guru. Dalam kuliah-kuliah tadabbur Al-Quran di KL sana, ustazah pasti akan mulakan bertalaqi dulu. Ustazah baca satu ayat, nanti kelas ikut. Apa tujuannya? Sebab orang perempuan ni pagi-pagi dia sibuk dengan macam-macam kerja. Kalau pukul 9 pagi nak start kuliah, rutin yang biasa mengaji lepas subuh kadang-kadang dia terlepas. Maka ustazah akan mulakan kelas dengan membaca dulu ayat-ayat suci yang kita nak tadabbur. Biasanya ustazah tanya, adakah ini bacaan yang pertama sampai ke pukul 9 pagi ni? Ramai yang tertunduk mengangguk. Ya ustazah, pagi tadi tak sempat pun baca Quran kat rumah. Tak mengapa, lisan kita menjadi saksi bahawa hari ni kita pernah baca Al-Quran. Tolong selit dalam hati kita, jangan ada hari tanpa Al-Quran. Cuba orang sini panggil apa ya, kepala batas, bukan? Saya sebut Penang je ni, betul? Cuba orang Penang sebut tidak ada hari tanpa Al-Quran. Sebut sama-sama. Sekali lagi, suara kuat.
malaikat dengar, dicatat sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada hari tanpa Al-Quran. Paling kurang tadi kita sudah membaca Ummul Kitab Al-Fatihah, ya. Merasa malulah bila ditanya kepada seorang syekh bagaimana hubungan orang dulu-dulu dengan Al-Quran. Apa jawab beliau? Muslimat dirahmati Allah, tak ubah macam hubungan orang sekarang dengan handphone. Oh, kita sentap dengar, betul tak? Tak ubah macam hubungan orang sekarang dengan handphone. Buat apa pun handphone kat tangan. Nak pergi kerja jauh macam mana pun tertinggal handphone kat rumah, sanggup patah balik. Orang dulu dengan Al-Quran begitu. Merasa malu nak tidur malam hari kalau satu hari tak baca Al-Quran. Jadi bila ustazah bertalaqi dalam kelas, baca, ada yang fasih mengikut, ada yang merangkak-rangkak, ustazah selalu sebut, yang sudah fasih bacaan Al-Qurannya grade A, insya-Allah, tolong dengar kawan-kawan yang sebelah kedengaran tadi masih merangkak-rangkak bacaan. Bukan untuk jadi ujub, riak dan takabur, tapi merasa berdosalah Allah bagi kelebihan boleh baca Quran dengan fasih. Tolong minta dengan Allah jangan mati dulu selagi kita tak jumpa seorang anak murid sebelum mati. Faham tak maksud muslimat? Ini khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Terbaik kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang belajar Quran dan yang mengajarkannya. Ada ramai orang bertemu dengan ustazah sampai hari ni, tolong ustazah, saya tak kenal huruf lagi, saya nak baca Al-Quran. Ustazah ni rasa bersalah dengan Allah. Muslimat dirahmati Allah, pergi pula bagi tahu dengan anak-anak murid yang sudah fasih, tolong akak duduk dekat mana ni, ada seorang sahabat kita nak belajar Quran tapi tak bertemu dengan guru, maka akak yang sudah bacaan ni di grade level B ni, tolong bantu dia sebab dia baru D, baru E, kenal huruf pun tidak lagi. Alah ustazah, saya bukan ustazah. Tak, cuba ada niat, paling kurang yang tahap C tu boleh naik pangkat jadi level B paling kurang. Yang A ni bantu orang-orang yang B, insya-Allah. Jangan tunggu kita ada tauliah dalam mengajar Quran, itu je untuk mengajar secara terbuka ramai-ramai. Itu adalah undang-undang pula. Undang-undang Allah kena patuhi, undang-undang dunia kena patuhi.